Selamat pagi semua. Nama saya Bong Sili. Hari ini saya akan mengajar tentang topik COVID-19. COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah di Wuhan, China pada Disember 2019. So next statistik adalah analisis yang dilakukan oleh Pusat Kawalan dan Pencegahan China menyatakan bahawa kesemua kumpulan umur boleh dijangkiti oleh COVID-19. Kes yang paling mudah dilaporkan ialah bayi yang berusia 3 bulan dan paling tua berusia 104 tahun. Selain itu, Kesatuan Kesihatan Sedunia WHO telah mengeluarkan statistik bahawa kadar kematian lelaki adalah sebanyak 63% di Eropah. Di Malaysia, catatannya sehingga 27 Ogos 2020 daripada 125 kematian, 95% daripadanya ialah lelaki. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada hal ini. Faktor pertama ialah sebab lelaki mempunyai kepekatan angiotensin converting enzyme 2 yang lebih tinggi di dalam darah. Dan protein ini menyedia laluan masuk untuk virus corona dan lebih mudah menginfeksi sel-sel, terutamanya sel pada bahagian paru-paru. Selain itu, bilangan lelaki yang mempunyai penyakit kronik seperti penyakit jantung, kencing manis dan kegagalan buah pinggang juga adalah tinggi daripada wanita. Ini merupakan faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan bilangan kes dalam kalangan lelaki. Selain itu, gaya hidup lelaki yang lebih suka keluar rumah dan tidak mematuhi langkah pencegahan dan merokok juga dipercayai menjadi punca kadar kematian yang tinggi dalam kalangan lelaki. So, seterusnya gejala dan simptom yang disebabkan oleh penyakit COVID-19 ialah simptom penyakit COVID-19 ni adalah tidak spesifik dan boleh dikategorikan daripada tidak mempunyai sebarang simptom hingga simptom yang sangat teruk sehingga boleh membawa maut. COVID-19 menyerang manusia melalui cara yang berbeza. Simptom-simptom yang berpunca daripada virus ni adalah seperti demam, batuk kering, keletihan, wajah emas, kanak-kanak dan penghidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser juga berisiko tinggi untuk terkena jangkitan ni. Ini kerana sistem ketahanan badan dalam golongan ni adalah rendah. Simptom serius yang kemungkinan wujud adalah seperti sukar bernafas ataupun nafas pendek, sakit dada ataupun terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang sangat terhad. Diagnosis bagi penyakit ni adalah 3 cara. Pesakit secara umum, pesakit yang mengalami simptom akan diperiksa dan pengambilan sampel tekak dengan nasopharynx dan juga rapid test kit. Ujian PCR juga boleh dilakukan untuk mengesan jangkitan COVID-19 dan akan diproses mengikut protokol yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cara pencegahan COVID-19.
Cara pencegahan yang telah digariskan oleh WHO untuk transmisi COVID-19 adalah basuh tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, kekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang yang dijangkiti batuk ataupun sesema. So next, kurangkan atau mengelak daripada mengunjungi tempat yang sesak. Tutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin. So kita digalakkan duduk di rumah sekiranya tidak sihat. Amalkan penjarakan sosial bagi di tempat yang ramai. Sentiasa amalkan kebersihan diri dan segera berjumpa doktor jika kurang sihat ataupun mengalami simptom-simptom jangkitan COVID-19. So seterusnya saya akan menjelaskan tentang panduan kit ujian kendiri berasaskan IELTS. RTK antigen test adalah ujian yang paling pantas untuk mengesan antigen yang terdapat dalam IELTS kita. Kit ujian yang diguna adalah mesra pengguna, tidak invasif dan boleh dibuat di rumah Dan kita juga boleh beli kit tu di kedai ataupun farmasi luar. So, seterusnya saya akan menerangkan langkah-langkah penggunaan RTK antigen saliva test kit. First, jangan makan ataupun minum selama 30 minit sebelum menjalankan ujian. Sediakan RTK antigen saliva test kit. So sini ada satu sampel RTK saliva. Dalam ni ada reagent. Dan kit dan plastik biohazard. So yang first kali, cantumkan corong dengan bekas reagent. Ludahkan air liur hingga paras mencapai 1 suku 1/4 dari bekas reagent. Keluarkan corong dan pasangkan penutup kepada bekas reagent. Tekan dan goncangkan, maksudnya ialah tekan dan goncangkan. Tekan ni, lepas tu goncangkan sebanyak 20 kali. Yang ni adalah untuk memastikan bahan di dalam bekas reagent ni bercampur dengan baik Selepas selesai goncang, titiskan 3 titik ke atas kit ujian ni. Titiskan dalam 3 titisan. So, tetapkan pemasa dalam selama 15 minit. So, selepas 5 minit, ia akan menunjukkan keputusan. So, kalau sekiranya keputusan negatif, ia hanya terdapat satu garisan merah saja dan muncul di bahagian C. Dan tiada garisan merah yang muncul di bahagian T. Manakala keputusan positif pula ialah menunjukkan 2 garisan merah yang berbeza muncul. Manakala keputusan yang positif menunjukkan 2 garisan yang berbeza di antara C dengan T.
Sekiranya keputusan tidak sah, ia bermaksud tiada garisan yang muncul ataupun garisan muncul pada bahagian T. Yang ini merupakan keputusan yang tidak valid lah. Kesimpulannya, masyarakat kita digalakkan untuk mematuhi SOP pada setiap masa untuk melindungi diri sendiri serta orang di sekeliling kita. Kita harus memakai topeng muka pada setiap masa serta mengekalkan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Basuh dan bersihkan tangan dengan kerap dan elak daripada mengunjung tempat yang sesak hingga boleh menyebabkan berlakunya jangkitan ni. So, kita haruslah bertanggungjawab dan bekerjasama dalam menghentikan penyebaran COVID-19. So, sekian, terima kasih.